Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua telah bersedia dan bersemangat untuk kita meneruskan sesi PTPR Bahasa Melayu pada pagi ini. Jadi, anak-anak dua terbilang akan bersama dengan cikgu iaitu Cikgu Ain. Pastikan kehadiran pada hari ini telah diisi sebelum murid-murid memulakan sesi PTPR. Okey? Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Sebelum meneruskan sesi PDPR pada hari ini, suka untuk cikgu ingatkan kepada murid-murid untuk menyediakan beberapa bahan dan alatan. Yang pertama, murid-murid perlu menyediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Yang kedua, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 dan juga alatan tulis seperti pensel, pemadam dan pembaris. Tujuannya adalah untuk memastikan murid-murid menghadapi kelancaran semasa membuat aktiviti yang bakal dilaksanakan nanti. Jadi, tanpa melengah masa, jom kita mulakan sesi PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sebentar nanti cikgu akan tayangkan dua paparan ataupun dua gambar. Murid-murid perlu meneka gambar tu kebiasaannya murid-murid lihat dekat mana. Biasanya murid-murid jumpa gambar ni dekat mana? Okey, jom kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama adalah gambar atap. Okey, dan yang kedua adalah gambar tingkap ataupun tingkap yang ada ukiran. Okey, kebiasaannya, atap yang bentuknya daun nipah macam tu, daun rumbia macam tu dan tingkap yang ada ukiran ni, biasanya murid-murid lihat dekat mana? Dekat bahagian mana? Untuk pengetahuan murid-murid, biasanya atap yang diperbuat daripada daun nipah ataupun daun rumbia serta tingkap yang mempunyai ukiran ataupun daripada kayu ni biasanya kita akan lihat pada bahagian rumah tradisional. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari dua jenis rumah tradisional yang ada dekat Malaysia ni. Nak tahu ke rumah apa? Jom. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang rumah panjang. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang rumah tradisional Kedah. Jadi, jom kita mulakan. Rumah yang pertama adalah rumah panjang. Rumah panjang sangat terkenal di negeri Sarawak dan biasanya didiami oleh kaum Iban, Melanau dan Bidayuh. Kita tengok dulu bentuk rumah ni. Lihat yang cikgu gariskan di bawah tu. Bentuk rumah ini sangat luas dan panjang. Untuk pengetahuan murid-murid, rumah panjang ni dia agak unik sebab dalam satu rumah boleh didiami oleh 4 hingga 5 buah keluarga dalam satu rumah. Dan yang kedua, penghuni rumah panjang ni akan berasa sangat selesa. Sebab apa selesa? Sebab bentuk rumah ni dia panjang. Bila panjang, maka ruang yang ada dalam rumah ni sangatlah banyak dan selesa. Yang kedua, kita lihat pula pada atap rumah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, rumah panjang atapnya diperbuat daripada daun rumbia. Kalau murid-murid perasan yang berjurai-jurai kan dekat atap tu, itu adalah daun rumbia. Disebabkan rumah ini diperbuat daripada daun rumbia, maka udara yang berada di dalam rumah ini akan menjadi lebih nyaman, lebih sejuk. Seterusnya, ketua rumah. Untuk pengetahuan murid-murid, rumah panjang ada seorang ataupun seseorang yang dipanggil sebagai ketua rumah. Ketua rumah ni kita panggil dia sebagai tuai rumah. Apa tujuan ketua rumah ni? Apa tujuan tuai rumah ni? Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonian rumah, untuk memastikan keluarga ataupun penghuni dalam rumah ni sentiasa berada dalam keadaan aman dan damai. Kalau murid-murid lihat pada paparan di skrin, dekat bawah sekali tu ada satu gambar kan? Itu adalah gambar tuai rumah. Bahagian ruang tamunya pula,
Kita tengok, tadi cikgu ada cerita kan, dalam rumah panjang ni boleh didiami 4 hingga 5 buah keluarga kan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, walaupun banyak keluarga yang boleh mendiami dalam rumah panjang ni, tapi mereka hanya ada satu je ruang tamu. Okey, disebabkan mereka ada satu je ruang tamu, maka mereka akan berkongsi ruang tamu. Okey, disebabkan mereka berkongsi ruang tamu, maka hubungan antara keluarga-keluarga yang ada dalam rumah panjang ni sangat mesra. Okey, murid-murid bayangkan, okey, kita ada satu ruang tamu, tapi kita kongsi ramai-ramai. Okey, dan contohnya kita boleh buat aktiviti apa dekat ruang tamu? Kita boleh berbual, kita boleh makan bersama-sama beramai-ramai. Secara langsung daripada aktiviti macam tu, hubungan akan menjadi lebih mesra, hubungan akan menjadi lebih erat. Itu adalah sedikit sebanyak tentang rumah panjang. Okey, yang kedua, kita lihat pula rumah Kedah ataupun rumah tradisional Kedah. Okey, nama pun rumah Kedah. Okey, sudah semestinya rumah ni terletak di negeri Kedah. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, rumah Kedah ni ataupun rumah tradisional Kedah ni dia mempunyai sangat banyak ukiran. Okey, ukiran tu apa? Okey, cuba lihat bentuk yang cikgu tandakan dengan bentuk bulat warna merah tu. Itu adalah ukiran. Okey, ukiran ni dia sejenis seni ataupun sejenis macam ukiran ni kita gunakan satu alatan namanya pemahat untuk kita ukir bentuk-bentuk, untuk kita ukir motif-motif tradisional pada kayu. Itu adalah ukiran. Okey, kita lihat bahagian tingkap rumah Kedah ni dulu. Okey, tengok tingkap dia banyak kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tingkap. Sangat banyak tingkap. Okey, disebabkan rumah ni mempunyai banyak tingkap, maka udaranya akan menjadi lebih nyaman. Sebab bayangkan rumah kita ada banyak tingkap, bila kita buka semua, maka udara pun masuk dengan sangat banyak menyebabkan keadaan rumah menjadi lebih selesa, lebih nyaman. Okey. Seterusnya kita tengok ruang rumah. Okey, kita perhatikan ruang bawah rumah. Sangat luas kan? Sebab rumah ni jenis yang macam bertangga sikit. Disebabkan rumah ni seperti agak ada tangga, maka ruang bawah rumah tu sangat luas. Okey. Bila banyak ruang, maka penghuni akan menjadi lebih selesa. Kita boleh buat aktiviti dekat bawah rumah, kita boleh buat aktiviti dekat atas rumah, kan? Okey, seterusnya kita lihat pula pada bentuk badan rumah. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, badan rumah Kedah ni ataupun kayu untuk membina rumah Kedah ni adalah diperbuat daripada kayu hutan. Kayu hutan yang sangat bermutu tinggi. Okey, disebabkan rumah ni diperbuat daripada kayu hutan, maka struktur binaannya akan menjadi lebih kukuh dan tidak mudah rosak. Okey, tidak mudah rosak tu maksudnya tak mudah pecah ataupun tak mudah kalau kena anai ke sekejap dia nak runtuh. Tak, sebab kan kayu ni kan kayu yang bermutu kan, maka rumah ni akan menjadi lebih kukuh lah, lebih kukuh. Tak mudah dirosakkan ataupun tak mudah untuk runtuh dan sebagainya. Itu adalah serba sedikit tentang rumah Kedah. Okey, jadi murid-murid telah mendengar penerangan cikgu tentang rumah Kedah dan rumah panjang. Okey, jom kita buat aktiviti pada hari ini. Jadi, apa yang murid-murid perlukan adalah buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 dan juga alatan tulis. Jadi, cikgu beri masa 1 minit dari sekarang untuk sediakan dulu alatan ini. Okey, cikgu yakin murid-murid telah menyediakan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 dan alatan tulis. Jadi, apa yang murid-murid perlu buat pada hari ini adalah murid-murid perlu melengkapkan latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1, muka surat 77 dan 78. Okey, pada muka surat 77, akan diberi latihan tentang rumah panjang. Okey, manakala pada muka surat 78 pula akan diberi latihan tentang rumah tradisional Kedah. Okey, jadi cikgu nak minta murid-murid isikan tempat kosong tu dengan jawapan yang betul. Okey, murid-murid boleh lihat balik penerangan cikgu sebentar tadi berkenaan kedua-dua rumah ni, atau murid-murid boleh lihat pembayang yang diberikan dalam buku tu. Okey, murid-murid boleh reka jawapan tu berdasarkan penerangan cikgu ataupun idea murid-murid sendiri yang murid-murid rasa
Boleh jugalah, boleh juga jawapan macam ni. Tak apa. Cikgu suka untuk baca idea semua orang. Okey. Awak tulis je apa yang awak rasa betul, apa yang awak rasa rasional untuk awak tulis. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, selepas murid-murid siap melaksanakan tugasan pada hari ini, okey, murid-murid boleh hantar tugasan kepada cikgu secara personal lah di WhatsApp macam biasa untuk cikgu buat semakan dan bintang. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Tahniah kerana telah berjaya menghadiri PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Lagi sekali cikgu ingatkan, jangan lupa tanda kehadiran. Okey? Jika ada apa-apa, boleh terus rujuk kepada cikgu. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.